Kalau kau ada problem, nombor satu bacalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nombor satu. Selepas kau baca Inna lillah, baca doa ini, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Yang belakang tu tak perlulah, yang pendek kita baca. Maknanya, ya Allah, berikanlah aku pahala kerana musibah yang aku deritai, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, siapa yang baca doa ini, nescaya Allah akan gantikan benda itu dengan yang lebih baik. Inilah doa yang diamalkan oleh Ummu Salamah, menyebabkan umurnya panjang, 84 tahun, meninggal sempat zaman kerajaan Umayyah. Saya bacakan doa ini semula. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala kerana problem aku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan beri aku ganti kepada problemku ini. Amalkan doa ini panjang umur mudah-mudahan. Apa lagi pelajaran dari Ummu Salamah? Walaupun dia cantik, dia adalah orang yang sangat cekal, berani. Dia boleh harung perjalanan 500 km bawa anak satu orang. Sebab itu kepada para ibu muslimat di belakang sana, kuatkanlah jiwa. Hari ini kita tengok ramai orang perempuan, jiwanya tidak kuat, terlampau manja. Saya nak pesan kepada tuan-tuan, kalau dapat isteri manja memang seronok. Tetapi kalau kes yang macam Ummu Salamah, bayangkanlah tuan-tuan kena kat penulis, isteri kat Singapura, tuan-tuan tak dapat nak balik, sanggup atau tidak dibawa motor dengan anak kita sampai Perlis? Belum tentu. Belum tentu. Isteri kita manja, susah. So saya pesan kepada orang perempuan, jangan manja sangat. Nabi pernah pesan orang perempuan ni, dia tak boleh manja sangat. Nabi sebut salah satu daripada ciri perempuan yang baik, khairun nisa raqibnal ibil, sebaik-baik perempuan ialah perempuan yang boleh menunggang unta. Tanya pada isteri kita, boleh atau tidak menunggang unta? Unta memang susah nak tunggang. Baiklah, boleh tak dia tunggang motosikal? Motosikal 110 cc, boleh? Kalau boleh, alhamdulillah. Tapi kalau unta, dia bukan 110 cc terbang. Itu perempuan 750 punya motosikal. Dia punya equivalent dia. Sebab itu kalau isteri kita boleh tunggang motor 750 cc, itu sahut cabaran Nabi. Orang perempuan mesti boleh tunggang unta. Simboliknya mesti tahan nasab. Sebab unta ini adalah haiwan yang kalau kita nak naik memerlukan skill. Tuan-tuan, kalau nak naik unta, unta tak boleh turun panjat saja. Dia bukan macam kuda, dia tinggi. Jadi kalau nak naik unta, mesti suruh dia duduk dulu. Tuan-tuan ingat senang suruh unta duduk? Wah, bukan senang. Di Parlimen Pekan, itu 2 tahun lepas, Datuk Seri Najib kasih unta. Semua kawasan Parlimen dalam kampung dalam Parlimen dia kasih unta. Kami pun Jabatan Agama ajar, okey, unta kalau nak sembelih kena kasih duduk. Dia ajar, macam mana mau duduk Ustaz? Suruhlah dia duduk. Jangan test, tak mau duduk lah. Jadi dia cakap, macam mana suruh duduk tak duduk? Oh, ini unta, kena cakap Arab. Dia pergi cakap Arab, Idris. Dia tu tak duduk lah Ustaz. Aku macam sekarang, kita pun heran. Biasa unta kalau cakap Idris, dia duduk. Kita semak-semak, asal tak duduk? Rupanya unta tahun itu bukan dari Arab, dia datang dari Australia. Jadi Datuk Najib sudah ambil dari Australia unta. Patut dia tak duduk, rupa kena cakap English. Sit down, Mike, barulah dia duduk. Kedai Mike, kena ada Mike, dia kena ada, dia faham. Mike, sit down, Mike, barulah dia duduk. Unta bukan senang, nak suruh duduk kau boleh naik. Sebab itu kalau perempuan ibu jenis tak kuat jiwa, nak suruh unta duduk. Kalau unta tu tak nak, maju. Oh, tak nak duduk, tak nak. Tapi macam mana? Ini unta bukan saudara kita. Anak kita pun tak dengar cakap kita kadang-kadang. Ini pula unta. Dalam begitu unta kalau nak naik, belakang ni bukan yang plan macam kuda. Unta dia punya belakang ada apa? Bonggol. Bukan bangau, bonggol. Bayangkanlah ibu-ibu nak naik ada bonggol. Duduk atas tu ada bonggol. Mana unta kalau naik, dia jet belakang dulu. Mana tuan-tuan akan terhumpan, naik ke tipis ke hadapan. Macam mana
tapi kalau takut memang tak boleh naik. Kemudian dia akan willy pula depan lagi, kita tinggi. Sebab itu naik unta itu simbolik lasak. Hari ini orang perempuan, saya dulu pernah jadi adik. Orang perempuan kalau ada masalah selalu nangis. Datang ofis mengadu, nangis. Saya punya suami dah setahun tak balik. Saya punya suami tak kasih nafkah. Suami saya ada girlfriend. Suami saya ada skandal. Apa nangis? Ini semua tak ada tulang belakang. Sepatutnya orang perempuan dia mesti ada tegas dia. Dia mesti berani macam naik unta tadi. Kalau lembek ini Nabi tak suka. Saya bukan kata orang perempuan tak boleh jadi lemah lembut. Lemah lembut bagus. Yang kita tak nak lemah lembab. Slow. Very slow macam gula-gula. Tak boleh. Mesti cerdas. Sebagaimana Ummu Salamah. Cerdas dia. Dapat lesen boleh pergi Madinah. Pergi terus. Bawa anak satu orang menjadilah. Bawa susu pampers sikit jalan. Bawa Garmin tak pergi terus. Dia berani. Dia tak adalah telefon adik ipar lah. Telefon orang ofis lah. Mana? Kalau teman akak tak pergi cari lagi. No. Jalan saja. 500 km. 500 km. Lepas itu tuan-tuan kalau dapat isteri manja, selamat manja jaya. Sihat. Ramai orang mengaku kat saya, apa macam Ustaz, saya punya isteri manja sangat. Sikit-sikit bang, sikit abang, mau beli susu anak apa abang. Kadang saya dekat Johor Bahru Ustaz, dia boleh call saya. Dia kat Singapura, saya di Johor. Bang, susu anak ambil pula tolong beli. Apa salah kau pergi beli? Dia nak tunggu juga kita balik daripada Johor Bahru. Apa salah urus sendiri? Tak boleh. Bang, sikit bang. Apa mau buat Ustaz? Senang saja. Kalau tuan-tuan dapat isteri yang sikit-sikit bang. Tuan-tuan pergi depan muka dia, tuan-tuan komat saja. Dia pun pelik lah. Apa pasal komat? Kau asyik bang saja, kau komat lah. Masjid Syakirin pun 5 kali bang saja. Kau sampai 5-16 kali bang. Dia tak ada tulang belakang. Itu pada ibu-ibu saya pesan, mesti ada kekuatan. Kenapa hari ini orang bila suami dia buat perangai dia nangis? Nangis saja. Nangis boleh selesai masalah, betul-betul. Tak boleh selesai. Kadang bila suami dia buat masalah, dia telefon Fadilah Kamsa. Boleh selesai masalah ke telefon Fadilah Kamsa? Bukan tak boleh telefon, tapi boleh selesai ke? Tak boleh selesai. Dia boleh nasihat saja. Puan hanya sabar cemulah. Itu sajalah. Kalau nak selesai masalah, battle up. Itu saja. Misalnya puan-puan tahu suami ada girlfriend. Kalau dia ada girlfriend, lawan habis-habisan. Sebelum masjid didirikan, antang betul-betul. Perang betul-betul. Ini tengok ni SMS suami, ada girlfriend. Kita pun nangis. Telefon pada Kamsa. Suami saya ada girlfriend. Boleh selesai masalah? Tak boleh. Lawan saja. Dengan syarat dia belum kahwin. Once dia dah kahwin, berdosa runtuhkan masjid. Tapi kalau baru dia daling love you, pergi lawan. Lawan habis-habisan. Kalau dia belum kahwin. Ini saya maksudkan yang pertama, kaum ibu mesti ada kekuatan, jangan lembek, jangan manja, ikut sifat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Yang kedua, apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada Ummu Salamah malam ini? Nombor 2, Ummu Salamah adalah salah seorang daripada isteri Nabi yang paling cerdik sekali. Nombor 1 Aisyah, itu tak boleh Nabi. Tapi Ummu Salamah antara isteri Nabi yang tercerdik sekali. Sepanjang dia duduk dengan Nabi, dia telah meriwayatkan sebanyak 378 buah hadis bertaraf sahih. Artinya dia ambil betul daripada Nabi SAW. Dan ada banyak ketika dan keadaan masa dia sedang berada dengan Nabi, ketika itulah wahyu turun. Dan ini jarang berlaku pada isteri Nabi yang lain. Jarang isteri Nabi dengan lain. Kalau Nabi sedang duduk di rumah isteri itu, tengah duduk, datang wahyu. Adapun Ummu Salamah, ada beberapa kali Nabi berehat di rumah dia, datang wahyu. Apa tandanya? Seolah-olah dia ini lubuk tempat turunnya ilmu rumah beliau.
Sebagai contoh, pernah satu kali ketika itu Nabi sedang berbaring-baring di rumah Ummu Salamah. Nabi baring-baring di rumah istri. Ketika itulah turun surah At-Taubah ayat yang ke-102. Wa akharuna tarafu bidunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahimun. Dan kata Allah, sebahagian orang mengaku dosa-dosa mereka. Mereka telah mencampurkan amal yang baik dengan amal yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Mulianya Ummu Salamah. Di rumah beliau turunnya wahyu ketika bersama Nabi. Apa lagi contoh kebijaksanaan Ummu Salamah? Peristiwa yang kedua, ketika Nabi haji atau umrah Nabi bersama sahabat Fathu Mekah yang hijrah tahun hijrah yang ke-8. Nabi dalam Fathu Mekah bersama dengan 1,400 orang sahabat menuju ke kota Madinah, ke kota Mekah untuk buat haji. Sampai di Zulhulaifah ataupun Bir Ali, Nabi pakai ihram. Bertolak ke Mekah ramai-ramai 1,400 orang. Sampai di sepadan kota Mekah, orang kafir Quraisy Mekah buat roadblock. Mereka tanya, Muhammad, kamu semua nak pergi mana? Kata Nabi, kami semua datang peace. Kami tak bawa senjata, pakai kain 2 helai. Takkan kau tak percaya, kami mau buat umrah. Mereka kata, kami tak percaya. Korang ni semua mesti mau tipu ni. Ini semua taktik, Trojan punya taktik. Kami tak mau kasih masuk. Kata Nabi, takkan kau tak percaya kau tengok ada senjata ini pakai ihram? Kata orang kafir Quraisy, macam ni. Kau hantar kau punya budak satu orang, kita buat MOU. Itu Memorandum of Understanding. Kita buat kontrak hitam putih, black and white. Tamu sekarang tu. Kata Nabi, okey, aku hantar Osman. Osman pergi Mekah sekarang. Osman pergi Mekah. Masuk dalam Mekah, jumpa orang kafir Quraisy, pergi dia punya parlimen lah. Darul kedua, saya buat surat itu semua. Beberapa hari lah. Ketika itu, sampai satu berita, kabar-kabar angin, ni pakai tweet, SMS gitulah, mengatakan Osman dah dibunuh. Ketika dapat cerita Osman dah dibunuh, Umar Al-Khattab keluarkan senjata. Buku bawa juga senjata dalam pakai ihram tu, bawa preparation lah. Semua keluar senjata. Tengok, Osman dah kena bunuh. Kita sedang Mekah sekarang. Kita ada 1,000 lebih ni, boleh hantam semua. Ya, kami setuju. Baik, kumpul lah, bawa pokok, kita nak pergi sedang sekarang. Ketika itu Nabi kata sabar. Barangkali cerita ini cerita palsu. Memang benar, beberapa ketika kemudian Osman datang. Alhamdulillah. Osman datang bawa MOU, perjanjian baru. Osman kata, ya Rasulullah, ni perjanjian ni memang tahun ni kita tak boleh masuk lah. Apa pasal? Tengoklah perjanjian. Nabi pun tengok. Perjanjian memang berat sebelah, tuan-tuan. Tuan-tuan pun pernah belajar kan tentang Sulh Hudaibiyah. Mana kalau orang kafir Quraisy lari ke mana dan anak lari pulangkan. Ada macam-macam lah syarat-syarat dia. Tahun tu tak boleh buat umrah. Umar Al-Khattab yang dah pegang pedang. Ya Rasulullah, alam kepala pedang dah ada, kita serang saja lah. Ini dah tak ada ni perjanjian. Kita jalan 500 km sampai-sampai tak boleh pergi. Apa cerita? Kita lawan saja lah. Nabi kata sabar. Banyakkan bersabar. Ini perjanjian ini bukan nak menyusahkan kita, tapi akan ada kemenangan. Sahabat tak nak dengar cakap Nabi. Nabi pun kata begini, simpan senjata masing-masing. Macam ni lah, untuk kita nak hilangkan rasa marah, cukur kepala sekarang. Otakkan kepala, kita sembelih haiwan. Tanpa orang nak tikam orang, tak boleh, kita tikam binatang. Kau nak tengok darah, kita tengok darah. Takbir, apa macam sekarang. Semua dah semangat nak pergi perang, nak siram darah, tuan-tuan, nak mandi darah. Sakit hati dia pasal. Tak payah, kita sembelih kambing, hilangkan malas, stres. Kotakkan kepala, buangkan rambut kau yang dendam itu. Bila Nabi arah sahabat tak nak 1,400 orang buat dia kan. Buat tak tahu. Dia orang hati tengah panas. Nabi masa tu langsung botak lah itu lah ini, masing-masing kata no. Disobey. Mereka tak taat langsung. Nabi ketika itu down, sedih. Nabi mengadu pada isteri Ummu Salamah. Ummu Salamah ada,